Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Puan Umi Raida binti Awang Zaki kerana memberi peluang kepada kami menjalankan kajian ini. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli dan tajuk kumpulan adalah penyakit demam denggi. Kita pergi kepada pengenalan, iaitu menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, penyakit demam denggi merupakan jangkitan daripada gigitan nyamuk Aedes. Penyakit ini akan membawa kesan negatif kepada tubuh badan seperti ruam-ruam, sakit sendi pada tubuh badan, dan demam panas pada darjah Celsius yang tinggi sekitar 40 hingga 41 darjah Celsius. Dan penyakit demam denggi ini akan berlaku sekitar 7 hari atau bersamaan seminggu. Perkara ini juga dapat dilihat apabila pesakit akan menjalani ujian saringan iaitu PCR di hospital supaya dapat dilihat sama ada penyakit ini disahkan demam denggi ataupun penyakit sebaliknya. Dan kita dapat lihat juga bahawa statistik telah menunjukkan pada tahun 2021 menunjukkan kes peningkatan demam denggi seramai 9,270 orang dan meningkat pada tahun 2022 seramai 12,942 orang. Sekarang kita akan pergi kepada pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini terdiri daripada 2, iaitu punca dan kesan. Punca yang pertama ialah pembuangan sampah di sekitar tempat awam. Seperti mana kita tahu, bukan sahaja nyamuk akan membiak, malahan serangga-serangga pengotor seperti tikus, lipas juga akan membiak dan mengacau keselesaan penduduk sekitar. Yang kedua, takungan air. Seperti mana kita tahu, takungan air merupakan tempat untuk pembiakan nyamuk Aedes. Jadi, seperti seorang masyarakat yang prihatin, kita hendaklah ataupun mengelakkan daripada membuat perkara-perkara seperti takungan air. Yang ketiga, punca yang ketiga iaitu longgokan tayar yang terpakai. Longgokan tayar yang terpakai bukan saja daripada tayar, malahan daripada botol-botol, sampah-sampah ataupun benda-benda yang terpakai diletakkan di satu tempat yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes berlanjutan. Yang seterusnya kita akan pergi kepada kesan. Kesan ini juga daripada ketiga. Yang pertama, kesan daripada fungsi buah pinggang. Seperti mana kita tahu, buah pinggang merupakan satu organ yang menyukat gula dalam tubuh badan. Hal ini sekiranya badan kita terkena daripada serangan penyakit demam denggi, kebarangkalian buah pinggang akan terkena kesan yang agak teruk. Yang kedua, kemerah-merahan di mata. Seperti mana kita tahu juga bahawa kemerah-merahan di mata juga merupakan tanda-tanda permulaan bagi penyakit demam denggi ini. Dan yang terakhir ialah kematian. Sekiranya penyakit demam denggi ini tidak dapat diatasi dengan segera ataupun penyakit ini dalam kondisi yang agak berbahaya, kebarangkalian seseorang itu dapat mengalami kematian. Soalan kajian yang pertama, apakah punca yang menyebabkan berlakunya penyakit demam denggi di Selangor? Yang kedua, bagaimanakah kesan demam denggi kepada masyarakat di Selangor? Dan yang ketiga, sejauh manakah perspektif masyarakat terhadap demam denggi di Selangor? Objektif kajian kumpulan kami adalah yang pertama, mengenal pasti punca yang menyebabkan berlakunya penyakit demam denggi di Selangor. Kemudian, untuk mengkaji kesan penyakit demam denggi ini berlaku di Selangor serta mencadangkan perspektif atau pandangan masyarakat terhadap penyakit demam denggi. Kepentingan kajian kumpulan kami adalah yang pertama, untuk mencari cara mengatasi penyakit demam denggi ini dengan lebih sistematik dengan mengkaji puncanya terlebih dahulu. Yang kedua, untuk mengkaji kesan yang boleh menyebabkan penyakit demam denggi ini. Yang ketiga, untuk mengenal pasti kesan buruk daripada penyakit demam denggi serta persediaan awal untuk mengatasinya.
Yang keempat, untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai penyakit ini. Yang kelima, untuk memastikan masyarakat lebih prihatin dalam menjaga kawasan perumahan masing-masing. Dan yang terakhir, untuk memberi manfaat serta data tambahan kepada pekaji yang akan datang untuk lebih mendalami dan memahami tentang penyakit demam denggi ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya ingin menerangkan tentang kajian literatur, iaitu berkaitan tesis yang dilakukan oleh Aziz bin Syafi'i, iaitu lepasan ijazah Dr. Falsafah, iaitu berkaitan dengan demam denggi dan demam denggi berdarah. Okey, dalam yang pertama, di dalam tesis beliau menerangkan tentang penyakit demam denggi ini adalah disebabkan oleh jangkitan virus jenis flavirus. Okey. Penyakit ini, iaitu nyamuk ini, ada pembawa virus yang bernama Aedes aegypti yang menularkan virus penyakit dari seorang ke seorang melalui gigitannya. Okey. Aedes aegypti merupakan nyamuk domestik dan kitaran hidup nyamuk ini berkait rapat dengan manusia yang tinggal di dalam rumah dan di kawasan luar rumah. Okey, seterusnya adalah pada poin kedua, iaitu waktu nyamuk Aedes aegypti aktif. Okey, nyamuk ini kebiasaannya akan aktif pada waktu siang dan menggigit manusia pada waktu subuh dan waktu senja. Okey, seterusnya tesis beliau juga menerangkan kepada poin yang ketiga, iaitu ialah gigitan nyamuk merupakan satu-satunya cara virus denggi tersebar di dalam kalangan manusia. Okey, transmisi virus denggi ni berlaku apabila virus denggi terdapat dalam badan-badan nyamuk tersebut. So, melalui gigitan ini terjadi apabila nyamuk betina menghisap darah manusia. So, jadinya virus yang terdapat di dalam badan nyamuk itu akan berkembang biak di kelenjar liur nyamuk. Jadinya proses ini akan mengambil masa 5 ke 8 hari dan seterusnya virus ini akan terus berterusan dijangkitkan daripada orang ini kepada orang lain ke yang lain. Jadinya kitaran virus ni akan berebat secara mendadak lah. Baiklah, seterusnya kita pergi ke metodologi kajian. Okey. Dalam metodologi kajian ni kami menggunakan banyak pendekatan, iaitu yang pertama bentuk kajian yang dilakukan. Jadinya bentuk kajian yang dilakukan adalah secara kuantitatif, iaitu merupakan kajian berbentuk tinjauan, dan secara umumnya kajian kuantitatif ini menggunakan analisis statistik, iaitu lebih bersifat kepada objektif dan berorientasikan kepada hasil. Data tinjauan yang diperoleh melalui pengedaran soal selidik melalui Google Form. So, seterusnya ialah kaedah kajian yang dilakukan. So, jadinya kaedah kajian yang dilakukan dalam kajian ini adalah kaedah kepustakaan. Jadinya, dengan kaedah kepustakaan ini kami mengumpulkan banyak data, iaitu contohnya melalui analisis kandungan, iaitu dokumen-dokumen berkaitan wabak demam denggi, dan mendapatkan maklumat lain yang berbentuk data sekunder, contohnya bahan-bahan bacaan yang bersumberkan laporan akhbar, dan juga mendapatkan laporan melalui secara atas talian, iaitu secara surat khabar online dan sebagainya. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke slide seterusnya, iaitu berkaitan perbincangan dan analisis kajian bagi mencapai objektif. Jadinya di dalam slide ini kami dapat simpulkan yang kami dapat dapatan analisis kajian. Okey. Dapatan analisis kajian ni adalah dibincang dalam 4 bahagian, iaitu bahagian A, profil responden. Yang kedua adalah bahagian B, iaitu punca berlakunya demam denggi. Dan bahagian C iaitu tanda simptom penyakit demam denggi. Dan keempat berkaitan dengan kesannya demam denggi kepada kita pada hari ini. Jadinya kesemua data ni memperoleh hasil yang banyak, dan soal selidik ini telah diedarkan kepada orang ramai.
Okey, jadinya untuk yang kedua jenis pemulih ubat digunakan. Jadi kiranya pemulih ubat yang digunakan oleh kami dalam kajian ini adalah terdapat 3 pemulih ubat. Iaitu yang pertama ialah punca, tanda ataupun kesan. Jadinya skala yang digunakan dalam bahagian B, C, D adalah skala berbentuk seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. So daripada laporan ni kami mendapati bahawa kami mendapat banyak maklum balas. Jadinya maklum balas ini akan digunakan untuk kami melakukan kajian kami untuk seterusnya. Okey, seterusnya bahagian profil responden. Okey, dalam profil responden ni dalam bahagian A menceritakan tentang para responden, iaitu terdiri daripada kalangan pelajar universiti. Kiranya umur lingkungan yang kami edarkan atau yang kami tanyakan adalah berumur daripada 20 hingga 23 tahun. So daripada laporan ni kita boleh lihat bahawa untuk jumlah responden untuk bangsa Melayu ada sebanyak 40 orang. Untuk India sebanyak 10 orang. Cina 10 orang. Sabah 5, Sarawak 5. Jadinya keseluruhannya ada 70 orang. Okey, baiklah, seterusnya kita akan pergi ke slide yang seterusnya, iaitu berkaitan punca berlakunya demam denggi. Okey, bagi punca pertama kami mendapatkan 3 punca. Jadinya untuk punca pertama adalah berkaitan pembuangan sampah di sekitar tempat. Okey, melalui pada jawapan responden, untuk pembuangan sampah di sekitar tempat ialah responden yang sangat setuju dengan punca ini ada sebanyak 77.9%, manakala sebanyak 10.3% responden setuju dengan punca ini dan 4.4% atau peratus responden tidak setuju dengan punca ini dan sebanyak 7.4% responden sangat tidak setuju dengan punca ini. Jadinya perkara ini dapat dilihat bahawa majoriti responden sangat setuju dengan pembuangan sampah di sekitar tempat kerana membuang sampah rata-rata boleh menyebabkan nyamuk membiak secara aktif. Seterusnya kita akan pergi kepada takungan air yang tidak dibersihkan. Okey, jawapan responden untuk takungan air yang tidak dibersihkan ialah untuk responden yang sangat setuju dengan punca ini adalah sebanyak 69.1%, manakala sebanyak 22.1% responden setuju dengan punca ini dan 1.4% responden tidak setuju dan sebanyak 7.4% responden sangat tidak setuju dengan punca ini. Hari ini kerana ini telah menunjukkan bahawa majoriti responden sangat setuju dengan pembuangan sampah sekitar tempat kerana nyamuk membiak aktif di kawasan tempat yang banyak sampah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada punca yang ketiga, iaitu ialah longgokan tayar terpakai. Okey, jawapan responden untuk longgokan tayar terpakai ini ialah responden yang sangat setuju dengan langkah ini ada sebanyak 45.6%, manakala sebanyak 36.8% responden setuju dengan punca ini dan 11.8% responden tidak setuju dan sebanyak 1.2% responden sangat tidak setuju dengan punca ini. Hal ini menunjukkan majoriti respon sangat setuju itu tinggi kerana mereka percaya bahawa longgokan tayar terpakai boleh mengakibatkan kawasan di dalam tayar tersebut air bertakung. Jadinya bila kawasan air bertakung tu banyak, kebarangkalian tinggi untuk nyamuk membiak itu tinggi. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya adalah tanda-tanda ataupun simptom berlakunya wabak demam denggi. Yang pertama adalah sakit kepala mengikut peratusan
67.6% adalah setuju, responden setuju. Yang kedua 23.5% sangat setuju dan 88.8% tidak setuju. Yang kedua adalah sakit otot ataupun sendi. Peratusan responden yang setuju adalah 55.9. Responden yang sangat setuju adalah 38.2 dan yang tidak setuju adalah 5.9%. Yang ketiga adalah hilang selera makan. Peratusan responden yang setuju adalah 60.3%, sangat setuju 35.3%. Dan yang keempat adalah demam panas, 60.3 sangat setuju dan 39.7 setuju. Seterusnya adalah untuk kesan berlakunya wabak demam denggi. Yang pertama adalah kegagalan buah pinggang. Peratusan responden untuk neutral adalah 41.2%. Untuk responden yang setuju adalah 29.4%. Untuk yang tidak setuju adalah 19.1% dan sangat tidak setuju adalah 8.8%. Seterusnya adalah mata kemerahan. Yang responden setuju adalah 50%. Sangat setuju adalah 26.8% sangat setuju. Dan untuk responden yang neutral adalah 19.1%. Dan yang terakhir sekali adalah maut. Responden yang setuju adalah 39.7%, sangat setuju 44.1%, dan yang neutral adalah 13.2%. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah untuk kesimpulan. Cuaca di negara kita yang menerima sinaran matahari, terik dan hujan sepanjang tahun mewujudkan keadaan yang sangat sesuai untuk pembiakan vektor ataupun pembawa virus demam denggi. Vektor yang penting di negara kita adalah nyamuk betina, Aedes aegypti. Nyamuk ini membiak dalam takungan air bersih seperti pasu bunga, takungan air hujan, di dalam tayar ataupun sampah sarap serta kolam air mandian dan lain-lain. Justru masyarakat dan pegawai kesihatan seharusnya berwaspada dalam mengesan dan menguruskan kes-kes denggi. Hal ini berikutan pengesanan awal demam denggi terbukti boleh menyelamatkan nyawa Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO mempunyai inisiatif demam denggi yang sangat aktif seperti Global Alert dan Response Program, iaitu program amaran ataupun respon global, iaitu suatu sistem amaran dan respons global dan bersepadu untuk epidemik ataupun lain-lain kecemasan kesihatan awam. Oleh itu, antara amalan yang boleh dipraktikkan adalah langkah-langkah yang dapat mengelakkan diri daripada gigitan nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes lazimnya suka menggigit di waktu pagi di kala senja. Namun ini tidak bermaksud yang kita tidak akan digigit oleh nyamuk Aedes pada masa-masa yang lain. Langkah yang boleh diambil termasuklah memakai seluar dan baju berlengan panjang, mengenakan baju yang terang, menutup tingkap pada waktu-waktu nyamuk Aedes aktif, dan juga memakai ubat nyamuk ataupun kelambu. Ada juga krim-krim yang berasaskan serai misalnya yang terdapat secara komersial di pasaran yang boleh digunakan sekiranya akan menjalin aktiviti di kawasan yang banyak nyamuk. Walau bagaimanapun, langkah yang lebih praktikal tentulah menghapus terus nyamuk Aedes daripada membiak. Sebenarnya ia adalah sangat mudah sekiranya setiap individu memastikan keadaan kediaman ataupun persekitaran bersih dan bebas daripada menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mereka perlu memastikan tiada air yang bertakung di dalam ataupun di luar rumah mereka.
Kediaman yang mempunyai kolam mandian boleh menggunakan abate ataupun sejenis ubat yang membunuh telur nyamuk. Ikan gapi juga boleh digunakan untuk menghapus telur-telur nyamuk bagi mereka yang suka menanam tumbuhan hiasan dalam pasu yang mempunyai takungan air yang banyak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.